Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。APCO menyokong agenda reform kerajaan perpaduan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict berkata, partinya menyokong agenda reform kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, agenda reform itu antaranya pengolahbaikan struktur ekonomi, pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya umum, Akta Pendanaan Politik dan perundangan menangani isu 3R. Kita menyokong ekonomi reform yang dicetuskan oleh Perdana Menteri bermula dengan mengolah-baiki struktur ekonomi kita seperti mana diserlahkan dalam peluncuran kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat pada bulan Julai lepas, di mana kerajaan meletakkan visi untuk meningkatkan siling dan menaikkan lantai bagi mengangkat martabat ekonomi kita. Ini termasuk dalam memperkenalkan dasar gaji progresif dalam sektor swasta dengan intervensi kerajaan dan memperbaiki gaji perkhidmatan awam. Kerajaan juga telah bersetuju pada dasarnya di Jemaah Menteri untuk memisahkan fungsi Attorney General dan Public Prosecutor. agenda reform ini dilaksanakan dalam penggal kepimpinan Perdana Menteri hari ini. Agenda reform ini turut mencakupi perundangan baharu bagi menangani isu-isu sensitif melibatkan TR, race, religion dan royalty. Secara pribadi saya bersetuju agar akta hasutan dikekalkan bagi menangani isu melibatkan institusi diraja. Manakala perundangan baharu perlu digubal untuk menangani isu melibatkan kaum dan agama. Saya juga dan saya mahu parti kita ini menyokong penggubalan akta pendanaan politik supaya tadbir urus demokrasi negara melalui aktiviti kepartian dipandu dengan lebih baik. Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar beliau di Konvensyen Nasional APCO di Dewan Masyarakat Menggatal di Kota Kinabalu hari ini. Iwan berkata kerajaan juga telah bersetuju pada dasarnya mengenai beberapa lagi agenda reform institusi yang lain. Katanya, pendirian APCO terus mendukung pengasingan kuasa cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman negara. Kita mahu negara ini kekal sebuah persekutuan yang berasaskan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan yang menghormati agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama lain boleh dianuti dengan harmoni. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa ibunda dipelihara. Hak istimewa Melayu dan anak negeri Sebadan Sarawak dilindungi di perlembagaan, tetapi kaum-kaum lain juga mempunyai hak di bawah perlembagaan. Beliau turut menyatakan penghargaan di atas ketegasan Perdana Menteri dan pasukan petugas khas menangani tuntutan pihak mendakwa waris Sultan Sulu ke atas Sabah yang diketuai oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Azalina Othman Said. Iwan turut mengajak ahli-ahli parti APCO menolak politik ekstrim. Apapun selagi saya menjadi Presiden APCO, saya tidak akan memberi sokongan kepada mana-mana gagasan politik atau gagasan kerajaan yang menjadikan agenda kaum dan agama yang ekstrim sebagai asas seperti yang kita lihat pada Perikatan Nasional. Sebagai parti berbilang kaum yang berasaskan sokongan masyarakat orang asal, saya mahu parti APCO menolak ideologi politik seperti mereka. Kita juga mengecam kenyataan-kenyataan politik mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad yang semakin hari semakin ekstrim dan boleh membinasakan negara kita. 4 resolusi Presiden APCO ditangani Kerajaan Negeri Sabah. Sebanyak 4 resolusi Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO telah dibawa ke perhatian Kerajaan Negeri Sabah melalui sidang Dewan Undangan Negeri dan perbincangan dengan pimpinan Kerajaan Negeri. Presiden APCO, Datuk Iwan Benedict menyatakan resolusi tersebut merupakan susulan daripada resolusi terdahulu yang telah diputuskan dalam konvensyen parti itu sebelum ini. Semua resolusi dalam Kongres dan Konvensyen parti kita yang lepas
akan terus menjadi perjuangan berterusan kita. Saya percaya dan saya berpendirian, selagi resolusi parti itu belum terlaksana, ia perlu kekal sebagai resolusi tetap parti tanpa perlu diulang bentang dalam setiap konvensyen kita. Ini termasuklah syaur baharu kita kepada Kerajaan Negeri Sabah, pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Haji G. Nur, untuk memindah ordinan pentadbiran luar bandar Sabah bagi memastikan kuasa dan tadbir urus Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK terus kekal pada kerajaan negeri dan tidak harus ada keperluan mewujudkan JKK persekutuan. APKO turut mengesyorkan agar kategori hutan simpan komuniti diwujudkan sebagai salah satu klasifikasi perhutanan bagi mengurangkan konflik tuntutan kawasan tanah adat dalam kawasan jabatan perhutanan atau konsesi syarikat dan agensi berkaitan kerajaan. Ini membolehkan kawasan tanah adat yang dituntut oleh orang asal, oleh komuniti orang asal, dapat diberikan semula kepada komuniti orang asal ini dan boleh dibangunkan sebagai hutan simpan komuniti. Terusnya boleh menjana pendapatan komuniti melalui aktiviti berasaskan pelancongan ataupun carbon trading. Di sidang Dewan Undangan Negeri pada masa yang lepas, saya pernah mencadangkan agar akaun amanah khas ditukarkan untuk menerima peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan. Dan hari ini kita berkongsi perjuangan ini dengan Kerajaan Negeri Sabah pimpinan Datuk Seri Panglima Datuk Haji G yang telah membentangkan pindaan enactment akaun amanah pada sidang DUN bulan lepas yang kemudiannya telah diluluskan. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia turut menyatakan Kerajaan Negeri Sabah telah bersetuju dengan syaur beliau agar diwujudkan jawatan kuasa bersama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan mengenai penyelarasan pembangunan keusahawanan di Sabah. Menurut beliau, mesyuarat pertama jawatan kuasa itu juga akan diadakan selepas pembentangan Belanjawan 2024. Iwan berkata demikian dalam ucapan dasar beliau di Konvensyen Nasional APKO di Dewan Masyarakat Menggatal di Kota Kinabalu hari ini. APKO perlu menang lebih banyak kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO perlu memenangi lebih banyak kerusi dalam pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang. Bagaimanapun, menurut Presiden APKO, Datuk Iwan Benedict, jumlah kerusi dan seterusnya kemenangan calon-calon parti itu banyak bergantung kepada keberkesanan pimpinan dan pendekatan jentera di kawasan-kawasan yang ingin ditandingi. Katanya, kedamaian menjadi kekuatan APKO kerana pendekatan dan kreativiti pimpinan di kawasan berkenaan walaupun menunggu sehingga 13 tahun untuk menanam, menyubur dan menyegarkan sokongan rakyat sebelum bertanding dalam PRN. Kita harus pertahankan kemenangan kita di DUN kedamaian dan perlu menang di kawasan lain. Ini berarti parti APKO perlu dan harus bertanding lebih kerusi di PRN Sabah. Sudah tentu jumlah kerusi dan seterusnya kemenangan calon-calon kita banyak bergantung kepada keberkesanan pimpinan dan pendekatan jentera di kawasan-kawasan yang kita ingin tandingi. Saya mahu melihat pimpinan bahagian, terutamanya bakal calon, kita dapat mencetuskan kreativiti mandiri yang dapat menjana sokongan rakyat dan kemampanan aktiviti bahagian masing-masing. Saya ingin memberi satu petunjuk, satu indikator kepada semua yang beraspirasi untuk menjadi calon dan mahu memenangi sokongan rakyat dalam PRN Sabah tersebut. Jadikan kedamaian sebagai inspirasi dan motivasi anda. Kedamaian menjadi kekuatan kita hari ini kerana pendekatan dan kreativiti kita di sana selama ini. Walaupun menunggu sehingga 13 tahun untuk kita menanam, kita menyubur dan kita menyegarkan sokongan rakyat sebelum kita menjadi calon dalam PRN pada tahun 2018. Iwan turut menegaskan komitmen dan tanggungjawab beliau sebagai Presiden berkaitan penetapan kawasan yang akan ditandingi dan juga persiapan kempen pilihan raya. Bagaimanapun, beliau turut menyatakan keputusan pemilihan kerusi ditandingi tidak harus berasaskan kepada keinginan bertanding semata-mata tetapi atas asas yang kuat.
Tugas saya sebagai Presiden adalah menetapkan kawasan yang bertanding dan memastikan kesiapsiagaan kempen pilihan raya kita. Tetapi saya akan dipandu oleh kreativiti bahagian-bahagian. In that I need to be really convinced to make a decision to assure our victory. Saya tidak mahu membuat keputusan hanya berasaskan keinginan semata-mata tanpa didukung dengan asas dan inti yang kuat, karena kita mahu menang, bukan untuk kalah. Saya mahu menyatakan ketegasan saya ini seperti mana saya menegaskan komitmen dan tanggung jawab saya sebagai Presiden Parti. Yakinkan saya supaya saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudari dapat meyakinkan rakyat kita. Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar beliau di Konvensyen Nasional APCO di Dewan Masyarakat Menggatal di Kota Kinabalu. Pembangunan keusahawanan dan sokongan pendidikan menjadi dua fokus utama Presiden APCO. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedict menyatakan dua bidang fokus utama beliau sebagai ketua partinya. Dua fokus utama itu ialah pembangunan keusahawanan dan sokongan pendidikan. Untuk melaksanakan fokus tersebut, beliau akan mempengerusikan satu jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan di peringkat parti yang akan dianggotai oleh semua pimpinan parti yang telah dilantik ke agensi-agensi kerajaan. Sehingga hari ini melalui usaha keras dan diplomasi kita, sebanyak 4 orang pemimpin APCO dilantik sebagai pengerusi agensi kerajaan dan 13 orang ahli pimpinan kita dilantik sebagai ahli lembaga pengarah di pelbagai agensi kerajaan persekutuan. Inilah pelantikan terbanyak pimpinan parti kita di peringkat kerajaan persekutuan. Dan saya akan terus berusaha memposisi pimpinan parti kita. Yakinlah akan ada lagi beberapa pelantikan yang telah dipersetujui dan akan menerima watikah pelantikan dalam masa terdekat ini. Mengenai pembangunan keusahawanan, Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia berkata, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan di kementerian itu sejak beliau dilantik memimpin kementerian tersebut. Antaranya pelancaran skim pembiayaan usahawan tamu SPUT oleh Tekun Nasional bagi membantu usahawan-usahawan kecil dan informal di Sabah dan Sarawak yang berniaga di tamu-tamu. Serta penambahbaikan tadbir urus skim usahawan orang asli yang juga dilaksanakan oleh Tekun Nasional berkaitan syarat pemilikan tanah di kalangan usahawan komuniti tersebut. Saya juga telah menambah baik proses penubuhan sesebuah koperasi, iaitu jika selama ini 5 orang profesional dalam bidang yang sama boleh menumbuhkan koperasi, kini hari ini 5 orang yang mempunyai bidang kemahiran yang sama sudah boleh menumbuhkan koperasi. Ini berarti 5 orang pengusaha kerap tangan sudah boleh menubuhkan koperasi, atau 5 orang pengusaha inap desa sudah boleh menubuhkan koperasi mereka. Inilah antara inisiatif penambahbaikan program yang telah saya perkenalkan di kementerian ini. Iwan turut menyatakan skim baharu iaitu Geran Khas Usahawan Orang Asal Sabah dan Sarawak yang dikenali sebagai Bumi Putra Enterprise Enhancement Program BEEP Plus akan dilancarkan di Sarawak pada hujung bulan ini. Menurut beliau, aspirasi Reset SME juga akan dilancarkan di Pulau Pinang pada bulan ini bagi mempergiatkan program kesedaran pelaksanaan Environment, Social and Governance ESG dalam operasi perusahaan kecil dan sederhana melalui pemantapan program PKS Lestari. Mengenai pembangunan sokongan pendidikan pula, Iwan menyatakan akan menginisiatifkan pemeteraian memorandum persefahaman pembangunan sokongan pendidikan di antara agensi kerajaan dengan yayasan yang mewakili rakyat dalam sektor pendidikan. Saya juga ingin melihat Yayasan Bahasa Kadazan Dusun KLF menjadi sebahagian daripada pelaksanaan Karnival Bahasa Kadazan Dusun yang kita mulakan di daerah Kota Belud agar menjadi satu pengisian peringkat negeri bermula tahun hadapan. Saya juga ingin menjayakan pemeteraian MOU pembangunan sokongan pendidikan di antara Yayasan Pendidikan Endep, yayasan kita, dan Yayasan Bank Rakyat. Saya juga ingin melihat pembangunan keusahawanan melalui gerakan koperasi dapat dilaksanakan oleh semua bahagian parti,
Ini termasuk pembangunan tamu desa yang diuruskan oleh gerakan koperasi yang kita akan mulakan pada tahun hadapan. Wan An,